Okay, baik. Salam sejahtera murid-murid. Jadi pada hari ini kita bersambung dengan topik berikutnya iaitu cabaran mengukuhkan dasar luar. Masih dalam bab 9 tingkatan 5. Okay, cabaran mengukuhkan dasar luar ini adalah tertumpu kepada peringkat kedua dasar luar negara kita. Okay, dasar luar di negara kita pada zaman moden lah. Kita boleh dikata selepas negara kita merdeka terdiri daripada dua peringkat atau dua perkembangan utama, iaitu pada peringkat awalnya kita mengamalkan dasar pro-barat dan anti-komunis. Okay. Manakala peringkat selepas 1970-an, kita mengamalkan dasar berkecuali. Okay. Jadi apa maksud dia dan mengapakah berlaku perubahan dalam dua peringkat ini? Okay. Pada peringkat awal selepas kita merdeka, apa yang berlaku ialah negara kita pertama, kita menghadapi ancaman komunis, iaitu sehingga 1960 kita masih dalam keadaan darurat walaupun kita sudah merdeka. Jadi maksudnya kita masih lagi sedang berperang dengan komunis. Jadi pada peringkat itu negara kita bersifat dasar luar kita bersifat anti komunis, maksudnya kita tidak berkawan, kita tidak menjalin hubungan dengan negara komunis. Negara yang percaya tentang idea komunis ini kita tak kawan dengan mereka. Dan pada masa yang sama, sebab kita sedang berperang dengan komunis, maka kita perlu pertahanan ataupun ketenteraan yang kuat. Okay, tetapi kita masih mula-mula merdeka masa itu, kita tidak ada kelengkapan perang macam kapal perang lah. Semua ni kita tak ada. Okay, jadi oleh itu kita perlu bergantung kepada negara barat seperti British untuk dapatkan bantuan-bantuan ini. Jadi pada masa peringkat awal ni kita pro barat. Pro ni maksudnya kita sokong lah, kita ikut, kita kawanan dengan negara barat. Okay, jadi ini adalah dasar luar kita pada peringkat awal. Walaupun pada masa itu sebenarnya Tunku Abdul Rahman dan Tun Dr. Ismail, Perdana Menteri dan Timbalan pada masa itu, memang harapan mereka ni memang nak buat dasar berkecuali, tetapi disebabkan ancaman komunis ini dan seperti mana yang Tunku sendiri sebut, beliau sebenarnya bukan dalam hatinya bukannya menentang komunis, tetapi dia menentang keganasan. Okay, dan komunis ini melakukan keganasan di negara ini sehingga dia terpaksa mengamalkan anti-komunis. Jadi dalam hatinya dia memang nak berkecuali. Mengapa? Apa kebaikan kita amalkan dasar berkecuali? Bila kita amalkan dasar berkecuali, maksudnya kita tidak berpihak kepada siapa-siapa, maka kita tidaklah terlibat dalam konflik mana-mana pihak. Dan yang kedua, ini bermaksud kita boleh menjalinkan hubungan dengan semua negara. Okay, ini sesuatu perkara yang baiklah, sebab kita tidak ingin bermusuhan dengan mana-mana pihak, mana-mana negara di dunia ini. Jadi itu adalah yang paling idealistik lah, yang paling baiklah untuk negara kita. Jadi pada tahun 1970-an akhirnya hasrat ini tercapai selepas kita dah makin maju dan kita makin stabil, dan mungkin pada masa itu keadaan dah sesuai untuk kita berubah. Okay, jadi walau bagaimanapun pada peringkat itu masih terdapat lagi beberapa cabaran utama yang dihadapi oleh negara kita. Jadi mari kita lihat apakah cabaran-cabaran tersebut. Jadi antara cabaran yang dihadapi pada masa itu, kita boleh lihat daripada 3 aspek yang kita biasa lihat dalam sejarah, iaitu politik, ekonomi dan sosial. Jadi dari segi politik, sebab ini adalah dasar luar, maksudnya politik ini bukan politik dalam negara, tetapi politik dengan negara lain. Jadi politik dengan negara lain, kita kira ada dua kategori, dua kawasan, iaitu yang pertama, yang besar, yang luas ialah antarabangsa, international, semua negara. Okay? Dan yang kedua ialah politik negara jiran, negara yang dekat dengan kita, iaitu serantau, di rantau yang sama, kawasan yang sama dengan Malaysia, iaitu rantau Asia Tenggara. Okay? Dari segi ekonomi, kita juga menghadapi masalah, iaitu pembangunan ekonomi. Jadi kita akan lihat apakah masalah ekonomi yang dihadapi. Dan yang ketiga, dari segi sosial, kita menghadapi masalah keselamatan dan juga pertahanan. Yang ini sebenarnya dia bersambungan dengan yang politik lah, isu politik. Jadi apakah isu utama dari segi politik dan keselamatan di sini? Sebenarnya dia tidak, 1, 2, 3 ini dia tak lari daripada berkaitan dengan komunis. Walaupun pada masa itu kita nak berubah ke dasar berkecuali, tetapi masih ada lagi lah pengaruh komunis di sekitar
negara kita. Jadi kita lihat dulu di dan dalam negara. Jadi negara kita masih masih kena menghadapilah, masih kena fikir cara untuk mengukuhkan pertahanan kita. Jadi cabaran pertama kita lihat dulu cabaran politik antarabangsa ini, iaitu kita mula mengamalkan dasar berkecuali pada masa itu. Maksudnya kita menjalinkan hubungan dengan negara lain tanpa mengira ideologi. Ini kita mula nak buat perkara ini. Ini menyebabkan negara kita mula menjalin hubungan dengan negara China. Mengapa diberikan contoh ini menjalinkan hubungan dengan negara China? Ini kita kena imbas kembali bab 6 tingkatan 4, iaitu tentang kemaskukan komunis ke negara kita dibawa oleh dua buah negara, iaitu China dengan Indonesia. Jadi di sini, selepas kita amalkan dasar berkecuali, ini bermaksud kita sudah boleh menjalinkan hubungan walaupun dengan negara komunis seperti negara China. Jadi ini adalah satu perubahan lah. Ini adalah satu perubahan dalam dasar luar kita. Tapi ini juga dipengaruhi oleh politik antarabangsa lah. Jadi yang seterusnya yang kita lihat ialah politik serantau. Politik serantau ini juga ada kaitan dengan komunis, iaitu perluasan pengaruh komunis di Indo-China. Jadi di Indo-China yang dimaksudkan di sini ialah ada 3 buah negara yang pernah dijajah oleh Perancis, iaitu Vietnam, Laos dengan Kemboja. Pada masa tersebut, walaupun negara kita dah mula alih kepada dasar berkecuali, namun masih ada pengaruh komunis di Indo-China. Jadi ini menyebabkan berlaku kebanjiran. Ada banyak negara, banyak rakyat dari Vietnam lari. Jadi ini menyebabkan kebanjiran, mereka lari ke negara lain. Jadi ini menyebabkan kebanjiran pendatang warga Vietnam ke negara Asia Tenggara. Jadi apakah tindakan Malaysia? Antaranya Malaysia telah menggalakkan kita negara-negara untuk berbincang tentang isu ini di sidang kemuncak ketua-ketua negara di ASEAN. ASEAN ni sebuah pertubuhan yang kita akan belajar yang terdiri daripada anggotanya negara Asia Tenggara. Jadi yang ketiga, kita juga menghadapi cabaran keselamatan dan pertahanan, iaitu dari segi pertahanan negara kita masih perlu kukuhkan walaupun kita sudah mula berkawan dengan negara komunis, tetapi pada masa ini kita masih kena jaga-jagalah di mana ada lagi ancaman komunis di sekitar negara Asia Tenggara. Jadi di sini kita antara mengapa kita ada cabaran tersebut adalah kerana AMDA, iaitu Perjanjian Pertahanan antara Malaysia dengan Britain telah bertamat pada tahun 1971. Jadi negara kita mesti fikirkan caralah untuk mengukuhkan pertahanan kita. Maka kita ada menjalin kerjasama pertahanan dengan negara ASEAN, dan kita juga ada perjanjian sempadan dengan Thailand pada tahun 1965. Yang ini disebabkan kita nak kawal sempadan untuk mengawal pergerakan komunis di sempadan Thailand dengan negara kita. Dan akhir sekali, kita berhadapan juga dengan cabaran pembangunan ekonomi kerana wujudnya dominasi negara maju. Maksudnya negara maju ini mereka mengawal harga, mereka menentukan harga, mereka ada kuasa yang besar dan mereka menentukan harga komoditi. Komoditi ini barang yang dijual, iaitu contohnya biji timah dan minyak. Jadi maksudnya biji timah bila dia dah dijadikan tin, dia akan dijual, tapi harga semua ini dikawal oleh negara maju. Jadi Malaysia, apakah tindakan negara kita? Kita telah menyertai 2 pertubuhan, satu ialah ITC, bukan UTC, ITC. ITC ni International Tin Council ataupun Majlis Antarabangsa Timah yang boleh membantulah dalam nak isu berkaitan dengan biji timah. Dan yang kedua ialah GATT. GATT ialah General Agreement on Tariff and Trades. Ini bermaksudnya ada perjanjian umum lah tentang tarif ni cukai dan perdagangan. Jadi
dua pertubuhan ini Malaysia menyertai dalam harapan mendesak untuk mengawal harga biji timah dan minyak supaya Malaysia boleh dapat hasil daripada dua sumber yang negara kita ada ini. Okay, dan akhir sekali, Malaysia juga menubuhkan Petronas untuk membangunkan minyak dan gas negara. Okay, jadi kita ingat, seperti yang cikgu sebut tadi, politik, ekonomi, sosial, dan kita cubalah imbas kembali apakah masalah dasar luar yang mencabar, yang boleh menjadi cabaran kepada dasar luar negara kita. Okay, kita lihat soalan kita pada hari ini, jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengukuhkan dasar luar. Jadi yang ini senang saja, dia memang terus kepada topik cabaran yang dihadapi oleh Malaysia untuk mengukuhkan dasar luar. Ialah, jadi kita ingat kembali ada 4 tajuk besar, fakta besar dia, dan nanti kita beri huraian. Ini 6 markah, jadi kita perlu beri 4, sekurang-kurangnya 4 fakta tersebut, ataupun kita boleh tak salah jugalah. Ada murid yang tanya, boleh tak saya hanya guna 1 fakta dan saya bagi 5 huraian, tak salah juga. Okay? Tapi bagi cikgu yang senang ni, kita berilah fakta, nanti kita berilah 3 huraian. Okay? Jadi ialah yang pertama, cabaran politik antarabangsa dan cabaran politik serantau. Selain itu, cabaran pembangunan ekonomi dan keselamatan, cabaran keselamatan dan pertahanan. 4 markah dah, macam tu sahaja. Okay? Dan kita berikan huraian lah. Okay. Contohnya, cabaran politik antarabangsa tadi, negara Malaysia mengamalkan dasar berkecuali, okay, dan menjalin hubungan dengan negara China. Dah 6 dah sebenarnya, kita bagi lagi 1 lah. Di samping itu, tengok cabaran politik serantau berlaku perluasan pengaruh komunis di Indo-China. Dapat dah lah 7 markah, tetapi maksimum 6. Okay, habis. Itu sahaja untuk topik kita pada hari ini. Okay, baik. Jadi, dengan itu kita tamatkanlah sesi kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Okay, sekian, terima kasih.